أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam bicara nurani pada pagi ini, pagi yang penuh bermakna di pagi hari Jumaat. Alhamdulillah, anak-anak serta sidang pendengar semua yang dapat mendengar corong bicara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada diri kita ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pendengaran yang baik, yang akhirnya pendengaran itu boleh sampai dalam diri kita, yang akhirnya yang sampai dalam diri kita dapat memberi kesan kepada kehidupan kita, anak-anak serta sidang pendengar. Sebab kadang-kadang kita terdengar sesuatu, kadang-kadang kita dengar orang memberi nasihat, ramai orang memberi nasihat, tetapi kadang-kadang kita dapat mendengar tapi tak sampai ke hati. Kita dapat dengar tapi tak dapat untuk kita amalkan apa yang kita dengari, apa yang kita dapat pelajari. Doalah pada diri kita, mohon pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita ini Allah bukakan hati kita untuk boleh mendengar bicara, boleh mendengar nasihat, dan kesan daripada nasihat-nasihat itu memberi kesan pada diri kita. Jadi sekali lagi, siapa yang mendengar permulaan bicara ini, tenangkan diri, tenangkan diri, tenangkan fikiran, berhenti daripada berkata-kata, berhenti daripada membuat sesuatu, duduk sebentar, duduk bersebentar. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berusaha seperti itu, kita dapat mendengar nasihat-nasihat ini, dan kesan daripada nasihat itu mudah-mudahan ianya memberi kesan pada diri kita, anak-anak serta sidang pendengar semua. Mari kita mengimbau kehidupan kita. Marilah kita mengimbau kehidupan kita, yang kita ini yang dulu lahir sampailah ke saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teruskan panjangkan umur kita sampai ke hari yang tertentu nanti. Apabila kita rintit kehidupan kita daripada kita dilahirkan hingga ke saat ini, sampailah ke penghujung kehidupan nanti, mari kita buat satu analogi, mari kita buat satu tamsilan kehidupan yang lain yang bukan manusia. Apa kehidupan lain? Mungkin kita boleh ambil contoh. Katakanlah contoh itu ialah sebiji buah mangga. Buah mangga yang tumbuh, pokok mangga yang tumbuh dan akhirnya mengeluarkan buah. Yang buah itu yang bermula daripada putik bunga, dan akhirnya bunga itu mekar, dan akhirnya berlaku pendebungaan, dan lahirlah putik mangga yang kecil. Dan putik mangga yang kecil itu membesar, sampailah ianya ranum, dan akhirnya dipetik dalam keadaan yang sangat baik, sangat sempurna, lalu dihidangkan kepada tetamu, dihidangkan kepada manusia, kita makan. Itu kehidupan sebiji buah mangga yang bermula daripada putik, sampailah ianya besar, matang, ranum, dipetik, lalu dimakan. Itulah kehidupan yang baik. Anak-anak, untuk dapatkan buah mangga yang seperti itu, yang elok buahnya kan, yang sedap rasanya, yang manis, dia tak mudah-mudah. Tak boleh kita terus tanam lalu kita biarkan begitu sahaja tanpa penjagaan. Sebab buah mangga ini mungkin yang kita kenali banyak musuhnya. Apa musuh-musuh buah mangga? Kita cerita buah mangga pagi ni, bagi hati kita, otak kita berfikir sebentar, kita beranalogi, kita berfikir. Sebab kita perlu melihat sesuatu itu dengan penglihatan. Kadang-kadang kita nampak juga buah mangga, kita nampak juga buah-buah yang lain.
Mari kita lepas ni bila kita pergi ke pasar kan, pergi kita kedai buah, tengok buah tu cantik. Bukan saja kita lihat buah tu cantik, bahkan kita berfikir. Kita berfikir macam mana buah ni boleh cantik seperti ini. Anak-anak dan serta sidang pendengar, buah mangga tu nak jadi cantik tu, dia perlu dia buat sesuatu. Perlu buat sesuatu. Sebab musuh mangga ni, apa musuh-musuh mangga? Biasalah kan, ada ulat kan, mungkin kumbang. Belum sempat nak membesar, belum sempat nak matang, kumbang tu dah buat lubang dulu, dah rosak. Mungkin siapa lagi? Kulat, serangga-serangga perosak yang lain. Dan mungkin manusia juga. Nampak buah mangga tu baru nak besar, dah dipetik dah. Belum cukup matang dah dipetik. Itu adalah gangguan-gangguan. Jadi macam mana nak jaga buah mangga ni? Si petani tadi perlulah jaga. Apa dia buat? Mungkin dibungkus, dibungkus dengan plastik ataupun kertas yang sesuai. Dia letakkan racun serangga, kan? Dipastikan supaya tak monyet, tak ada manusia ataupun monyet ke yang memetik sebelum cukup matang. Sampailah mangga itu cukup matang. Baik, anak-anak dan sidang pendengar, mari kita kembali kepada diri kita. Kalaulah tadi itu sebiji mangga, dan kita bayangkan mangga itu kepada diri kita. Kehidupan tadi yang kita kata tadi, awal tadi, kita bermula pada lahir sampailah ke peringkat ini. Mungkin sekarang kanak-kanak, mungkin sekarang remaja, mungkin sekarang dewasa, mungkin sekarang tua, sampailah pengakhiran kehidupan kita nanti. Dan rupa-rupanya kita juga ada musuh. Kalaulah mangga tadi tu ada musuh, ada musuh-musuh mangga, manusia juga ada musuhnya. Apa musuh manusia yang tak nak manusia ini jadi baik? Syaitan ini memang tak nak. Syaitan ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan anak Adam, kita ni semua. Syaitan ini tak suka dengan kita mau buat baik. Berhati-hati. Kemudian apa lagi? Musuh kita, nafsu yang ada dalam diri kita, yang senantiasa berada dalam diri kita, yang perlu kita kawal. Siapa lagi musuh kita? Dunia dan kecintaan kita pada dunia, yang nak sangat kita berfikir tentang dunia. Kita lupa akan kehidupan yang selepas ini, kehidupan alam-alam yang seterusnya, alam barzah, alam akhirat. Siapa lagi yang akan memusuhi kita? Manusia itu juga. Manusia yang bertopengkan syaitan akan mengajak kepada manusia lain kepada kejahatan. Berapa ramai. Jadi anak-anak, kalaulah buah mangga yang tadi memerlukan balutan, kalaulah buah mangga tadi memerlukan jagaan, apatah lagi kita ini yang banyak sangat musuh. Kalaulah syaitan tadi itu, dia tak nak mengganggu buah mangga, dia tak nak diganggu buah mangga. Buah mangga pun tak ada nafsu. Tetapi yang musuh yang besar ini, syaitan ini, berada dalam sekitar kita anak-anak, berada di sekeliling kita, yang sentiasa kita membisik-bisikkan kita. Dan kadang-kadang kita melaksanakan PDPR contohnya, kita melaksanakan pembelajaran kita, adakah kita boleh duduk lama? Apabila kita membuka gadget, telefon, handphone sebagainya, adakah masih lurus jalannya? Adakah bengkang-bengkok keadaannya? Syaitan. Jadi dalam ringkas bahasa bicara nurani pada pagi ini, nasihat kita ialah apa? Nasihat kita ialah senantiasa berhati-hati. Berhati-hati dengan keadaan musuh-musuh kita. Dan kita kena sedar bahawa mereka itu adalah musuh-musuhnya, yang perlu kita selalu beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kita sentiasa berhati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi satu garis panduan supaya manusia ini sentiasa tersusun, teratur kehidupannya sampai ke alam barzah yang seterusnya. Apa yang perlu dibuat? Selalu tuan-tuan guru nasihati kita, solat, sembahyang, solat. Mak ayah kita kata solat, mak ayah kita kata sembahyang, itu maksud yang sama. Sebab itu apabila seseorang itu melakukan ibadah, melakukan solat, insya-Allah itulah balutan dalam diri dia. Sudah ada satu talian diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah orang itu tidak solat, seolah-olah dah terdedahlah dengan perkara-perkara bahaya seperti tadi. Kita telah mendedahkan diri kita dengan bahaya-bahaya. Apabila kita lakukan solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib dan isyak 5 kali sehari semalam, insya-Allah akan ada bantuan pada diri kita, anak-anak. Kemudian kita membaca Al-Quran. Kemudian kita menutup aurat.
kemudian kita berzikir, kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah balutan tadi, anak-anak. Supaya analogi ini kita fahami, kalaulah tadi buah mangga memerlukan racun untuk mengelakkan serangan serangga, buah mangga itu perlu dibalut, perlu dijaga oleh petani yang tadi. Kalaulah itu buah mangga, analogi pada diri kita tadi apa? Maksudnya ialah diri kita ini perlu dibaluti dengan amal-amalan baik. Diri kita perlu dibaluti dengan amal-amalan baik seperti apa tadi? Solat, ingat Allah SWT, berzikir, membaca Al-Quran, sentiasa mendengar nasihat. Mudah-mudahan dengan apa yang perkara yang kita nyatakan tadi itu akan membantu kita untuk hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya ia apa? Kalaulah buah mangga tadi boleh sampai ke peringkat matang dan masak lalu sedap ranum dia makan. Tetapi bila manusia menjadi anak yang soleh dan solehah, nanti menjadi besar, menjadi dewasa yang soleh dan solehah, nanti menjadi ayah, menjadi ibu, ayah yang soleh dan solehah, menjadi atuk dan nenek soleh dan solehah. Sebab kesan soleh dan solehah ini, anak-anak, insya-Allah itulah jaminan untuk kehidupan yang kekal abadi di syurga nanti. Jadi fikirkan, apabila nanti kan balik rumah tengok buah-buahan, ingat apa yang dibicarakan pada pagi ini. Lihatlah sesuatu itu dengan renungan, supaya ianya menjadi pengajaran ikhtibar kepada diri kita. Jadi ringkas pada pagi ini apa? Ringkasnya ialah, satu, kita kena menjaga diri kita supaya kita sentiasa dalam keadaan kebaikan demi kebaikan. Jaga solat kita, jaga Al-Quran, membaca Al-Quran, ingat Allah SWT, banyakkan berzikir dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak dan soleh dan solehah ini perlu mendengar nasihat dari guru-guru, ustaz-ustazah, kan? Mendengar nasihat daripada ayah ibu, mendengar nasihat-nasihat yang baik. Teruskanlah menjadi anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita dapat hidup di dunia ini dalam keadaan yang baik, dan akhirnya insya-Allah kita dapat hidup di hari akhirat nanti dalam kehidupan yang baik. Kita berjumpa insya-Allah, mudah-mudahan semuanya sekali yang mendengar bicara ini, kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Berusaha ke arah itu. Sekian untuk pagi ini, untuk renungan kita bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan panjang-panjangkanlah bicara ini supaya kita boleh memanfaatkan manfaat yang sangat besar. Mudah-mudahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.